untuk kita buat live ni pun memang untuk kita punya konten YouTube, insya-Allah. Tapi kepada mereka yang ada soalan, ada pertanyaan apa-apa, boleh tinggalkan soalan tu, insya-Allah. Mana yang Allah boleh tolong jawab, dan jawab. Tapi fokus sekarang adalah kita akan point penting kita akan fokus kepada topik hari ni, bagaimana menjadi professional photographer. Okey, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Apa khabar semua? Okey, sebelum kita mulakan ilmu kita hari ini, insya-Allah kita share dulu video ni, okey, kepada sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kita buka dulu, kita copy link dulu, kita ajak tag kawan-kawan lain. Okay, right, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, right, cun. Right, kita share dulu. Okay, jelas ke tak jelas? Alang tak tahu lighting Alang okay ke tak Sekejap, kalau tak kita buka lighting sikit boleh? Sekejap kita buka lighting sikit. Takut cerah sangat pula kan. Okay, ini okay kot. Assalamualaikum tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kirami ni, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, cun. Suara jelas, alhamdulillah. Okay, right, cun. Okay. Alright, kejap. Kita nak share dekat kita punya Telegram. Kita nak copy link dulu. Share more option. Alright. InsyaAllah kepada mereka yang ada kawan-kawan boleh invite masuk, okey. Tolong tag sangat-sangat. InsyaAllah Alang nak bagi tahu fotografer ni macam mana nak strategikan dia orang punya bisnes. InsyaAllah Alang akan bantu A sampai Z. Kemungkinan kita akan ada share screen nanti. Okey, macam mana Alang step by step bagaimana Alang duduk dalam industri fotografi dan bagaimana Alang membina Alang punya bisnes Alang Graphic Studio dalam masa yang orang kata agak nak kata singkat ke cepat ke, alhamdulillah. Tapi selepas PKP ni alhamdulillah masih ada dan masih berjalan seperti biasa. Jadi kita nak share dekat, maaf Alang bagi tahu kalau boleh yang adik-adik muda-muda ni yang perlukan sangat orang kata apa, ilmu-ilmu fotografi, ilmu-ilmu bang, macam mana bang saya nak buka bisnes fotografi bang, macam mana saya nak buka perniagaan fotografi bang, macam mana saya nak konsisten dalam fotografi punya bisnes ni bang, siapa yang perlukan saya dalam bisnes fotografi ni bang. Yes, kita akan share sekejap lagi. Okay, kali ni Alang akan share kau-kau punya. Okay, kejap, nanti kita akan ada nota sebentar right, hopefully you all semua enjoy today, insyaAllah. Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan kita hari ini. Okay, alright, tolong tag dulu dekat kawan-kawan. InsyaAllah 3.30. Alang rasa kita tak lama pun, sejam. Kalau tak ada respon apa semua, 45 minit insyaAllah. Okay, alright, tapi hari ni Alang perlukan anda punya soalan-soalan. Okay, Alang akan cerita step by step daripada mana mula fotografi Alang, kat mana pertengahan dia, dekat mana pengakhiran dia, dan kita kena tengok balik siapa kita punya idola, siapa kita punya idol, siapa kita punya orang kata apa, guideline kita, siapa kita punya pandu arah kita dalam industri fotografi ni. InsyaAllah step by step Alang bantu, insyaAllah. Okay, alright, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, InsyaAllah. Okay, alright, cun. Semua Alang harap semua sihat, insyaAllah. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, right, cun. Media. Okay, right, file. Semua sihat semua? Boleh tolong komen tak Semua sihat tak? Hari ni semua sihat tak? Boleh komen ke? Alhamdulillah. Terima kasih banyak datang tengok live Alang. InsyaAllah tak ada apa pun sangat tapi InsyaAllah kita nak kongsikan apa yang kita ada, kita kongsikan. Yang kita tak ada memang kita tak tahu nak kongsikan macam mana, tapi InsyaAllah Allah mudahkan kita. Okay, berapa ramai lagi fotografer-fotografer yang belum tahu lagi? Okay, alright, boleh share dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan Sekejap, Alang nak tengok okay tak? Jelas ke tak? Okay, kita tengok sikit-sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, grup belajar fotografi. Okay, media. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okay, right, cool. Hari ini kita tengok berapa orang hari ini. Kita tengok kejap. Sementara live ni masih berjalan, Ustaz Khairul masih ada, Firdaus dan Firdaus. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, right. Kita tengok kalau perlu kita tengok berapa ramai yang jelas yang kita punya ni, berapa ramai yang share. Alright, sahabat-sahabat kita belum lagi share kita punya live. Alright, kita tunggu juga kita punya live ni. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Okay, kejap Alah nak tahu live ni ada kejap apa respon. Okay, view. Okay, right. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Okay, alright. Yang baru masuk boleh komen dulu apa-apa. Alright, boleh komen dulu apa khabar, semua sihat ke apa semua kan. And selalu kita berkenalan dekat offline, online je kan. Tapi hari ni kita ada sesi online. Jadi tuan-tuan boleh bertanya dengan Alang apa semua, insya-Allah. Kan. Okay, kejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, kejap Alang nak tengok adakah anda dengar suara Alang dengan lebih jelas. Okay, ataupun anda tak dengar suara Alang. Okay, berapa ramai yang dengar dengan clear, boleh komen dulu. Clear sangat ke clear. Okay, jelas. Okay, alright. Boleh tolong komen dulu suara Alang. Okay, Alang nak tahu. Dan anda boleh tolong tulis tak anda dekat mana sebelum kita buat perbincangan kita hari ni, insya-Allah. Right, tolong tag dekat fotografer lain, boleh tak? Tolong tag dekat fotografer lain, tolong komen-komen kan dekat fotografer lain. InsyaAllah kita nak share dengan dia orang apa yang kita ada. Hari ni sedikit ilmu lah yang kita nak kongsikan pada mereka. InsyaAllah, tuan-tuan pun doakan juga. InsyaAllah Allah bagi kita kemudahan. InsyaAllah, okay? Okay, kejap. Komen kita tengok dulu. Kita tengok Facebook kita. Overview live chat. Okay. Sudah masuk ke Abang Ali kejap Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, hari ni yang nak bincangkan kan fotografi, berbalik kepada fotografi. Okay, siapa yang ada cita-cita tapi Alang nampak kan, kebanyakan ni selama Alang tengok hari ni fotografi. Okay, ni Alang nak share sikit. Okay, apa yang Alang nampak, mereka yang hari ni kita tengok, mereka tak nampak berapa jauh mereka boleh pergi sebagai seorang fotografer. Perjalanan mereka tak jelas. Sejauh mana mereka boleh jadi fotografer dan mission mereka sampai mana je sebagai seorang fotografer. Maksudnya misi seorang fotografer ni sampai tahap mana je. Jadi ini masalah yang paling besar yang Alang nampak, yang Alang terpanggil untuk share kan. Alang terpanggil sangat. Kebanyakan Alang boleh kata tak percaya, Alang dah research, kalau 10 orang fotografer, mereka yang, kalau kata 10 orang fotografer, 8 mereka hanya ikut-ikut. Satu tak pergi belajar, satu tak pernah pun pergi kerja mana-mana. Maksudnya interview, apply kerja as a photographer and then work with a big company. Right? Kebanyakan ni semua just macam apa, tag along kan, follow kan. Kalau mereka yang setuju, boleh komen setuju dekat situ. Siapa yang tak setuju pun tak apa, Alang tetap terima juga. Anda boleh komen dekat ruangan komen. Sebab ramai yang Alang jumpa, ramai juga kita punya freelance photographer, mereka bagi tahu background orang, satu diorang tak ada pun cert, maksudnya sijil ke, diploma ke, degree ke, as a berkaitan dengan fotografi. Sebenarnya bagi Alang nampak sangat keruntuhan. Maksud keruntuhan ni maksudnya macam mana mereka yang tak belajar, maksudnya dia tak guide, mereka tak ada guidance dari yang profesional, dia akan stuck dekat tengah jalan. Totally Alang nampak sangat dia orang stuck dekat tengah jalan. Lepas tu dia orang tak ada confident.
Tak berani abang. Nak buat kelas pun tak berani, nak bercakap pun tak berani. Dia nak share idea pun dia orang macam hanya ikut-ikut orang. Jadi ini masalah fotografer yang hari ni Alan jumpa. Kalau 10 orang Alan jumpa, 8 orang ni tak confident as a photographer. 8 orang ni tak confident pun as a photographer. Tak tahu lah, saya ikut-ikut je bang, saya tengok-tengok YouTube bang, saya follow-follow je bang. Tapi maksudnya dia tak pernah bekerja pun, dia tak pernah duduk pun dengan fotografer-fotografer yang profesional. Maksudnya ending dia, fotografer ni akan ada, hanya dia ada kamera saja. Berpuluh tahun dia duduk fotografi, dia hanya ada kamera saja. Ending dia, last kali dia terduduk juga. Apa hal? Dia kata apa? Newbie comer ni terlalu ramai. Budak-budak baru ni ramai yang masuk, budak ramai-ramai. Lepas tu dia nak salahkan budak newbie-newbie yang menghancurkan harga, newbie-newbie yang kreatif ni, newbie-newbie yang orang kata 3 in 1, 4 in 1 job, boleh buat cover seorang je. That's why bila tak ada plan yang smart, dia akan hancurkan cita-cita anda. Bila Alang nampak sangat, ending dia buat apa? Ending dia buat projek apa dia? Dia ambil job-job. Ambil job-job dan sub job. Ambil job and then the sub job. Sebab apa? Kepakaran dia nampak kat situ je. Nampak untung lebih kat sini. Jadi dia kata apa? Ambil job and then sub job je. Ini problem yang paling besar sekali. Sebab apa? The quality, identity seorang fotografer tu hancur. Okay, alright. Boleh tolong komen sikit kepada mereka yang bersama dengan Alang. Alang tak tahu. Ada 7 orang, 8 orang ni. Alang tak tahu berapa ramai yang dah share. Minta tolong share dulu. Jadi kita akan bantu step by step. Tolong sangat-sangat bantu Alang. Untuk Alang tak nak, sebab Alang bagi tahu. Okay, macam mana nak tackle isu macam ni Alang? Masya Allah, Tuan Arif, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, alright, very good. Okay, alright. Sebab, okay, kita tengok bidang kemahiran, bidang skill ni, dia akan Dia lawan banyak tau. Dia banyak sangat. Bahagian Alang contohlah kemahiran, dia always kena ada skill jugalah. Tapi nanti Alang cerita sikit bab macam contoh Abang Arif design, dia bukan berlawan dengan manusia dia. Dia berlawan pula dengan apps yang baru ni, apps template yang baru ni, yang bukan orang kata macam alamak orang-orang newcomer ni yang better template je lah, pakai template je lah. Jadi as a businessman, kita akan kena set up dengan smart. Jadi sebagai fotografer Alang dah nampak. Sebab tu the most important yang Alang yakin sampai hari ni, apa yang Alang percaya dengan Imam Qardawi cakap, bila kita jaga kualiti, kuantiti akan menghampiri. Allahumma salli alaihi. Bila kita jaga kualiti, kuantiti akan menghampiri kita. Jadi kat situ Alang nampak memang best sangat. Sebab Alang sekarang ni, kalau kata fotografi, bagaimana kita nak filter. Contoh job-job yang masuk. Contohlah dulu kan, kita starting kita main 100. Lepas tu starting kita main 300-400. Lepas tu starting kita main 600-700. But now kita boleh main, kita dah filter dia, kita dah tapis dia. Job yang masuk tu atas 1000 saja. Lagi kita tapis benda ni, sebenarnya lagi best game dia. Sebab tu Alang rasa macam jangan percaya tentang company yang besar yang ramai itu adalah kualiti. Tak. Alang trust pada diri Alang. First kali, besar mana pun company itu, kalau you tak trust pada diri you akan jam. Bagi Alang trust pada kualiti. Sebab tu kita lahirkan orang yang kualiti, dia akan bagi impact yang kualiti pada company kita. Sebab kuantiti, berapa ramai company-company yang main kuantiti, pekerja dia belajar berhenti, kerja kejap 5-6 tahun, 5-6 bulan berhenti. Masalah semua sama. Semua sama juga kan. Okey, orang yang kerja 7E pun berhenti juga. Orang yang ada skill pun, ada diploma, ada degree pun kadang-kadang berhenti juga. Kita kata kita nak develop. Dia ada fasa yang mana develop orang supaya dia boleh follow kita punya skill, and then kita boleh sub. Macam contoh, now kita buka satu studio. Kita cerita kat dia orang, kita punya planning yang besar. Saya nak ada 5 studio. Saya nak kena ada 5 studio. Kenapa saya kata saya nak kena ada 5 studio? Saya nak lawan dengan universiti. Saya bukan nak lawan dengan orang-orang biasa. Saya nak lawan dengan universiti.
Macam mana universiti tu lahirkan orang yang tak ada kualiti? Sebab saya tahu 5-6 orang yang datang praktikal dah berhutang dekat 17K, dekat berhutang 24K, pinjam PTN, pinjam MARA apa semua. Ending dia tak ada skill langsung. Bawa kamera. Now sekarang ni lagilah pula diorang belajar online. Bila diorang belajar online, Allahumma salli ala Muhammad, diorang pegang kamera pun tak tahu nak shoot. Saya rasa macam, macam ni ke universiti ajar? Sampai rugi, sampai lepas tu dengan dia punya berhutangnya pelajar tadi. Jadi saya kata, no, sekarang saya kena buat bagaimana saya nak kena ada institusi sendiri yang patuh syariah, yang mereka akan dibagi tempat kerja, yang mereka dibagi. Sebab tu kita tak perlukan berapa ramai universiti lahirkan pelajar yang tak ada kerja. Siapa kata universiti yang betul-betul kualiti? Siapa kata universiti je kualiti? Tak. Berapa ramai yang dia lahirkan yang tak ada kualiti. Mereka lahirkan kuantiti mereka ramai, tetapi yang boleh pakai itu berapa orang? That's why benda ni penting untuk kita filter, and then sebab tu kita develop. Contoh macam Abang Arif, kepakaran skill dia, ya Allahu Akbar. Sorry Abang Arif, alang tu kata abang cakap memang Abang Arif punya skill design padu memang power. But now memang you dah kena ada akademi sendiri, akademi Abang Arif. Tak kisahlah, buatlah macam mana pun monthly diorang bayar. Sebab proses kita mengajar. Sekarang kita proses mengajar dah. Sebab tu Alang dah tanam 5 tahun studio Alang, kita dah start mengajar saja. Kita lahirkan fotografer yang kualiti. Sebab Alang tahu kompetitor yang datang pun dia akan jadi segan. Sebab apa? Alang dia memang ada pengalaman. Dia bukan cakap saja. Dia pernah bekerja dan dia pernah belajar dan dia pernah buat perniagaan. And then how smart kita nak bagi tahu dia orang yang no, alhamdulillah, PKP ke tak PKP ke, job jalan, tak ada wedding ke, shoot produk ada, shoot produk-produk apa, shoot graduation ke, orang pula lari pula daripada wedding, kata tak boleh buat kat luar, orang lari pula nikah datang photoshoot kat studio. Jadi alhamdulillah, dan corporate photography lagi yang kita boleh pergi, diorang datang studio, boleh pergi kat office. Jadi kita cabangkan design ni. Abang Arif tolong cabangkan berapa ramai yang perlukan design. Hanya usahawan je ke yang perlukan design, ataupun ada juga yang lain-lain perlukan design. Sama juga macam fotografi, and usahawan perlukan fotografi, wedding orang kahwin pun perlukan. Lagi student perlukan tempat praktikal. Jadi bagaimana kita nak develop? Mereka sekarang mencari tempat-tempat yang, bayangkan yang paling kelakar dan paling sedih adalah apa? Bagaimana company yang racist dia tak ambil orang Melayu kita? Ini masalah yang, sebab tu hari ni pejuang-pejuang bisnes ni, usahawan-usahawan ni jangan takut. Sebab Alang tahu, kalau diorang nak cari tempat praktikal pun, diorang memilih, kalau boleh budak ni tak boleh pakai, belah tendang. Ada je company-company yang racist kat luar sana. Tambah pula apa, ada pula yang racist, bukan kata racist saja, ada syarat pula. Berapa ramai hari ni, bila mana liberal ni sekarang ni, nak kerja kena buka tudung. Jadi nak kerja kena buka aurat, nak kerja kena pakai macam ni, nak kerja kena pakai seksi. And then how kita handle benda ni? Sebab itulah perlunya peniaga-peniaga Muslim. Sebab itulah fotografer hari ni, yang mana profesional yang sedang dulunya, mana Alang tengok orang-orang yang hebat tadi menghancurkan industri situ. Sebab apa? Dengan tak adanya patuh syariah. Sebab tu Alang percaya mereka yang ada letakkan patuh syariah dalam fotografi mereka, mereka akan grow, mereka akan nampak hala tuju mereka. Sebab apa? Yang bagi jalan ni adalah Allah. Yang bagi lorong-lorong hari ni Alang buat perniagaan ini adalah Allah. Macam ni tak jadi jumpa orang macam ni, dapat orang macam ni, dapat orang macam ni. Dan totally Alang percaya the professional photographer, dia jaga benda-benda tu. Bukan dia just fikir duit, fikir job, bukan apa semua. Benda-benda haram kita tolak. Sebab tu benda macam ni lah yang kita perlukan, pelapis-pelapis kita. Sebab tu senior, fotografer senior ataupun graphic designer senior ke, siapa lagi, videographer senior ke, you tulis sekarang hala tuju you sendiri pun sampai mana. You sendiri pun tak tahu hala tuju you buat bisnes, duduk dalam industri fotografi. You tulis situ, ending dia umur 30 aku kat mana, umur 40 aku kat mana, 50 aku kat mana. Masih lagi ke bila kita dah masuk 50 series, kita masih berebut lagi dengan newcomer. Umur kita dah 50 series, kita berebut job dengan budak-budak lepasan SPM. Adakah itu nilai senior kita?
Adakah itu nilai senior kita? Padahal mereka perlukan kita punya idea. Mereka perlukan bimbingan kita. Mereka perlukan tunjuk ajar kita. Mereka perlukan skill kita. Bang, macam mana kau boleh struggle duduk dalam industri ni berbelas tahun, berpuluh tahun? Sebab tu Alan cakap hari ni orang ada kamera, memang ada kamera. Orang ada laptop, semua ada laptop. Tetapi macam mana skill mereka mencabangkan untuk bantu orang lain? Sebab tu ramai fotografer yang profesional kononnya hanya tumpu kepada diri mereka yang dapat manfaat. Ini silap. Bila mereka ada hala tuju yang besar, mereka akan fikir apa? Orang lain dapat manfaat dengan ilmu yang dia ada. Sebab tu dia kena buka kelas. Sebab tu kita kena ada plan. Ke mana arah tuju kita? Allahumma salli ala Muhammad. Muammar. Amin. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Johor, masya-Allah, akhi. Allahumma salli ala Tuan Azman. Allahumma sifu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebagai fotografer, ramai hari ni yang ada, contohlah ramai sahabat-sahabat Alang buat segera, buat kelas segera, lahirkan. Jangan bila kata kita pula pas. Bila kata nak belajar je, kau pergilah masuk U, kau masuklah ni. Tak, kita dah ada ilmu, kita kena terangkan kat diorang. Inilah perjalanan mereka yang ada skill. Nak tak nak, kau kena duduk dalam industri yang sebenar, duduk betul-betul, baru kau belajar. Duduk dalam industri. Sebab tu orang kata, okay, you nak pergi belajar universiti ke you nak belajar dengan saya? Belajar dengan saya 3 bulan, you akan tahu, dan 3 bulan tu terus you boleh set up business. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam industri apa yang perlu, apa yang tidak. Kemungkinan juga dalam universiti you tak belajar pun apa yang industri yang nak. You hanya belajar tools dia je, tapi belum lagi apa yang tempat kerja tu perlukan you. Tambah pula dengan trend-trend, dengan apa, trend-trend terkini. Industri lebih tahu. Dan trend-trend apps yang terbaru, mungkin industri lebih tahu. Sebab apa benda yang macam mana nak sampaikan dekat pelanggan, macam mana nak clearkan dengan pelanggan. Sebab benda ni penting. Please, sebab tu Alang nak ajar, bila kita kata professional photographer, okay? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, dalam sedar tak sedar bercakap-cakap je, dia terus hit, dia terus nak start. Bila mana kita kata kita professional photographer, okay, contoh akhi, sahabat-sahabat Alang yang ada studio ni kan. You kena tahu, orang lain tak ada studio, tapi macam mana dia nak belajar set up studio? Dia tak nak ambil pun, dia tak nak belajar masuk U sampai 3-4 tahun, lepas tu kena berhutang pula. Dia tak nak, at least dia ada 5-6 ribu, 3-4 ribu, boleh tak saya nak pergi belajar dengan awak? Open your class, open your studio untuk orang belajar. Buka lah studio, jangan risau. Sebab tu kita dah, fasa Alang sekarang ni, Alang memang nak cari fotografer. Maksudnya apa? Alang dah tak nak shoot, jadi Alang lahirkan je fotografer. Kita dengan kelas saja pun dah penuh. Kelas fotografi kita pun dah orang personal class. Sorry, kadang-kadang group kelas pun Alang macam dah lock. Sorry lah, saya tak nak buat group kelas lah. Sebab apa? Now PKP, kejap boleh, kejap tidak boleh. Kadang-kadang kita pun sebesalah nak keluarkan date untuk group kelas. Jadi kita fokus on personal class. Rupanya, ingatkan tak ada. Ada. Kalau bayar dekat 2-3 ribu pun, okay, on, tak ada masalah. Sebab dia tahu nilai ilmu tu. Sebab tu saya kata 3 bulan, 4 bulan dia belajar dengan orang yang nak industri. Dia dah tahu macam mana nak buka A to Z, buka studio. Apa lighting yang perlu. Sebab tu fotografer jangan hanya minda. Ramai minda-minda yang mana? Minda-minda ikut-ikut. Pergi belajar. Sebab ikut-ikut ni dia akan stuck apa? Confident level you kurang. 100%. Bila Alang tengok confident level, bang, saya ikut-ikut orang je bang. Mana boleh kita jadi doktor? Kita jadi doktor, you fikirlah mana boleh kita nak bagi tahu, alah saya tengok-tengok doktor sebelah tu main cocok-cocok. Tak boleh juga. Sebab tu benda ni masalah. Kalau kita mesti kena pergi belajar, kita kena tengok orang-orang yang pro kerja dengan diorang, duduk dalam industri. Tengok Allahumma salli ala ni. Tuan Muhammad Ahmad Alimi ni, cikgu juga ni. Dia buat kelas apa semua, pergi belajar dengan dia macam mana nak shoot produk ke, shoot apa semua. Pergi. Sebab tu you lebih baik you pergi belajar. Jangan keluarkan duit berhutang-hutang apa semua, sedangkan you tak tengok orang industri tu buat kerja macam mana. Ini masalah yang paling besar. Tapi kalau you duduk betul-betul dengan orang industri buat kerja, bukan kata topik harga pun, you tahu nilai diri you patut dibayar berapa. Dengan barang you, dengan alatan you, dengan kemahiran you. Adakah hari ni kita nak berlawan dengan harga murah lagi? No, ini semua cerita-cerita beginner, budak-budak baru ni. Biarkan mereka merengek-rengek. Biarkan mereka bersuara kecil-kecil ni. Kita nak level, kita nak jadi professional photographer. Kalau kita nak jadi professional photographer, kita kena tahu hala tuju kita ni kat mana. Kita ni kena tahu 30, umur 40, 50, kita apa?
Masih lagi kita syuting umur 40, masih lagi syuting umur 50. Jangan cakap ini sebab bisnes. Sebab tu kita tahu kepakaran skill you akan bantu kemahiran bisnes you. Sebab tu benda ni penting. Sebab tu Alang terus terang Alang bagi tahu, kalau you tak tekankan, kalau you betul-betul nak serious as business dalam fotografi, kita bukannya sub job punya style. Ambil job ni bagi kat orang, ambil job ni bagi kat orang, letak harga rendah sikit, lepas tu rasa macam diri dah quality. No. Lepas tu cukup setahun 2 tahun dah tak ada, kamera pun tak ada, office pun tak ada, studio pun tak ada. Berapa ramai hari ni macam tu. Saya tak nak jadi orang Melayu kita lemah. Saya sedih saya bagi tahu. Budak praktikal kata apa? Saya pergi 4 company Cina bang, tolak saya bang, tak boleh praktikal kat sini bang. Jadi bukan saya kata masalah Cina, kekurangan orang Melayu kita yang serius dalam bisnes. Ini masalah ni. Orang Melayu kita berapa serius dalam bisnes, nak ada office sendiri, nak ada sini set up everything. Memang susah. Perniagaan ni apa kata senang, memang susah. Tetapi dia ada pandu aras dia. Itu yang bestnya. Janganlah setahun macam tu, 2 tahun macam tu, 3 tahun macam tu. Nanti 5 tahun ada kamera sebiji, 2 biji kamera jadilah buat shoot wedding je apa semua. Bila pula you nak kongsikan ilmu? Berapa lama you duduk dalam industri fotografi pula? Dan bila mana pula you nak kena kongsikan ilmu? Sekarang. Now. Jangan tunggu orang lain. Plan dia adalah macam mana? Okay, kita tengok betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina. Okay, kita tengok betul-betul plan dia. Okay, saya bagi tahu, 20 ke 30 tahun you dah mula set up. You duduk dalam orang yang duduk industri. Pergi belajar kerja dengan apa semua. Jangan, dan cikgu-cikgu ni pula dia tak boleh gak tamak agak. Dia tak boleh cakap pula, ya Allah, dia ni kan belajar ni kan mesti dia nak buka studio. Ini kesilapan guru-guru yang sombong dan tamak. Inilah mindset yang paling lemah. Identiti orang Melayu kita yang paling lemah adalah apa? Tak nak bagi orang lain lebih maju daripada dia. Ini masalah yang tanya balik pada diri. Sebab tu dia tak boleh jadi seorang cikgu. Bila dia nak mengajar, dia lepas ni dia ni mesti ibaratnya bagi tahu, nak bagi tahu kedai beli kamera pun takut. Ini masalah kat luar sana. Lagi dia beli kamera yang mahal sikit daripada aku bang. Habis lah job aku. Ini masalah minda-minda yang lemah. Tanya balik, cek balik pada diri kita, ada ke tak dia. Bukan kita nak kongsi lagi. Sebab tu bila kita rasa kita tak nak jumut, tak nak kedekut, tak nak rasa macam share ilmu. Share ilmu. Dan kita pula sebelum nak share, kita pergi tak belajar dengan orang-orang yang dah buat benda tu. Kita pun janganlah teragak-agak, bang, macam mana nak set up harga bang. Bang, macam mana abang nak, macam mana kita nak buka bisnes ni bang? Macam mana, apa benda, apa flow dia bang? Apa benda yang kita nak kena counter dulu bang? Saya jumpa 2-3 orang baru-baru ni, fotografer juga. Saya cakap, kamera body tu dah hancur, getah dah tak ada, pergi shoot lagi. Saya tengok awak punya presentation tu pun saya dah rasa awak ni lemah. It's not about camera you, apa kualiti gambar you yang keluar. Presentation you ni je pun, saya nak hire you pun saya tengok, Allah, kamera dia macam dah nak ranap ni. Ini kalau tiba-tiba dia bagi tahu saya, bang, sorry abang, saya punya kamera tiba-tiba hang abang. Apakah awak nak berani nak hire orang macam tu? Apakah kita senang-senang nak hire orang macam tu? Memanglah tak kisahlah full frame ke, half crop ke, body ke, apa ke. Tapi dalam keadaan bila kita tengok, it's not about work. Dia punya presentation pun datang, Allah mak, kamera kau betul-betul kau buat ambil gambar ni. Sorry to say, saya memang kena terus terang benda ni. Saya nak cakap supaya apa, ubahlah mindset. Tolong bantu, jangan kedekut ilmu. Tolong sharing ilmu. Tolong tunjukkan kita ni ada kualiti. Fotografer Melayu kita ada kualiti. Sebab saya bagi tahu dekat 20-30 orang juga yang apply untuk intern apa semua. Sebab tu saya kena ada idea-idea yang saya kena buka studio besar. Saya kena buka lagi studio. Saya kena ajar orang lagi. Sebab tu saya kena buka lagi 5-6 studio. Supaya apa, tak kisahlah lepas intern dia orang boleh kerja pun okey lah. And then follow kita punya sistem. Kita bukannya lahirkan tentang fotografer wedding saja. Kita lahirkan tentang shoot produk. Kita shoot food photography. Jadi kita buat shoot kita buat Allahumma salli alaihi wasallam, kita product shoot video. Masalah dekat mana mereka nak mula. Ini yang penting. Jadi professional photographer, benda halal haram ni, itu you kena fikir keberkatan ni. Sebab tu bagi saya kena terus terang saya bagi tahu benda ni
Clearly saya bagi itu. Untuk kita, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu benda-benda macam ni dia bukan main-main. Kalau kita tak percaya dengan rezeki Allah, kita rasa, tuan-tuan, besok pagi bangun-bangun je Allah kata kau takkan boleh nampak lagi lepas ni. Time tu baru kita nak bersyukur. Esok pagi kita hidup ni, fotografer ni berbelas tahun, berpuluh tahun ni, besok pagi bangun-bangun pagi je nak celik gelap. Allah uji kita dengan pandangan mata kita. Apa perasaan time tu? Selama ni kita rasa kita lah yang paling hebat. Selama ni kita rasa kita lah paling A. Selama ni kita rasa kita lah paling wow. Tapi besok pagi kita bangun, mata kita tak boleh buka. Mata kita gelap. Time tu kita rasa macam mana kesombongan yang kita lakukan yang sebelum ni. Sebab tu hari ni pinjaman Allah bagi mata ni dalam beberapa detik dia boleh gelapkan. Tak mustahil tengah saya cakap pun Allah boleh padamkan mata saya. Jadi ilmu yang bermanfaat tadi boleh kongsikan pada mereka yang lain. Jangan hanya fokus orang usahawan, siapa-siapa pun jangan hanya fokus untuk diri kita sendiri berjaya. Ini mindset yang paling lemah adalah nak setkan pada dia je yang seorang berjaya. Dia tak nak bagi orang lain berjaya. Dia rasa macam, alah kau siapa pula nak buat kelas ni? Engkau siapa pula yang nak bercakap tentang fotografi ni? Engkau siapa ni? Engkau siapa ni? No, ini minda-minda yang lemah. Saya tak kisahlah otai ke tak otai ke, saya bagi tahu direct. Saya terus terang saya cakap. Anda jangan lemahkan orang-orang baru yang nak bangun. Kalau anda sendiri pun tak ada hala tuju. Kalau anda sendiri pun tak ada strategi. Kalau anda sendiri pun terombang-ambing dalam perniagaan, bagaimana kamu nak dengki dengan orang lain? Jadi bantulah antara satu sama lain, barulah kita boleh support each other kita dalam industri. Sebab masalah yang paling besar, sifat dengki ni, HSD ni. Hasad dengki ni. Hasad dengki ni. Bila mana orang, dia tak nak buat kelas, tapi dia tak boleh tengok orang lain buat kelas. Dia tak nak bercakap pula, dia tak nak ke depan pula, tapi dia tak nak bagi orang lain pergi ke depan. Lepas tu dia boleh condemn pula, alah setakat macam tu je pun aku pun boleh ajar, kenapa tak buat? Buat kelas, buat proper, buat studio. Kalau kata, alah semua orang boleh, senang je lah nak buka studio. Buka studio tu, jangan cakap je. Bagi tahu orang lain, bagi tahu sahabat-sahabat lain. Okey, selepas buka studio, bukannya tak kita je syuting, tak. Kita fokus untuk mengajar. Ada fotografer lain yang boleh kerja dengan kita. Ada fotografer lain yang boleh syuting untuk kita. Ada benda lain yang boleh diorang jaga untuk marketing untuk kita. Set up team kita dekat Google. Macam mana kita dah menang ke belum, orang search apa semua. Kita filter kita punya pelanggan as a professional photographer. Belum saya, insyaAllah, kalau saya kongsikan, nampak contoh, you boleh filter, you nak orang mana. You nak orang Wangsa Maju ke? You nak orang Mongkiara ke? You nak orang apa, Damansara ke jadi pelanggan you? You nak orang mana, KKB ke? You nak orang mana, Rawang ke? Sekarang you fokus. Jadi student-student yang mana professional nak jadi professional photographer, mesti kena set up dulu. Set up dulu you punya end of game. End of game dalam as a career you. And bila kita rancang, dia akan lagi wow. Bila kita rancang, kita akan nampak hala tuju kita. Sebab tu ada proses dia. 20, 30 kita belajar, 30 ke 40 kita develop kita punya skill lagi padu. Masuk 40 series ke 50 series, kita nak masuk tu, kita dah ada higher staff. Kita dah ada team yang boleh ikut follow SOP kita. Sebab tu hari ni jangan takut. Jangan takut. Maksud apa? Untuk kongsikan ilmu. Saya banyak share. Jangan kalau kita ada 10 orang, Allahumma salli ala Muhammad. Last kena tarik hidung dengan ketuk kelah bila je. Allahumma salli atih. Allahumma salli ala Muhammad. Okay? Right? Kita fokus balik. Right? Kita fokus balik. Bagaimana kita nak jadi professional photographer tu, kita kena tahu guide kita. Kita kena tahu guideline kita. Kita nak bertahan dalam bisnes, kita nak bertahan dalam industri. Berapa ramai yang terduduk, berapa ramai yang dah terlingkup sebabkan PKP. Adakah kita down? Adakah kita tak nampak lagi strategi? Until now, ramai saya bagi tahu orang yang perlukan fotografi. Siapa setuju? Sahabat-sahabat saya yang tengah tengok, bisnes apa yang tak pakai fotografi? Tolong komen dekat dalam ruangan ni. Sahabat-sahabat bisnes apa yang tak pakai fotografi? Bagaimana kita nak olahkan mereka perlukan fotografi itu?
bagaimana kita nak olahkan yang mereka perlukan sangat fotografi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Okey tuan-tuan, ada soalan boleh tinggalkan, insya-Allah Alang boleh jawab-jawab sikit-sikit. Alright. Pak, kita kejap ni kalau kita dah berletih ni, kita bercakap ni 3.16 ni, pak lagi 15 minit ni. 3.5. Allahumma salli ala sayyidina. Insya-Allah tuan-tuan boleh komen. Okey, alright, boleh share. Boleh tengok. Okey, alright, kepada mereka yang betul-betul nak perlukan, lang saya tak tahu buntu lang, saya ada kamera lang. Tapi saya nak buat duit ni sebab ya Allah, ilmu digital sekarang ni orang perlukan sangat. Berapa ramai orang usahawan-usahawan online, offline ni perlukan fotografi. Jadi kan, stock foto. Kalau contoh kan, alah gambar semua boleh beli. Ingat apa, gambar produk-produk diorang ingat senang kan nak beli. Kan, berapa kos pula kalau nak beli tu? Bukannya boleh beli sekeping-sekeping pun. Kalau beli, bila sekeping dah jadi mahal. Alright, boleh tolong komen. Ada soalan, insya-Allah Alang tolong jawab, Alang tolong rungkaikan sedikit demi sedikit. Allahumma salli ala. Minum dulu. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat semua, okey kita try configure sekejap. Mana tu? Configure video. Kita tengok sikit, kita banyak. Okay, right. Alang tak tahu dekat dalam. Oh, terima kasih hati. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, alright. Cun. Okay, kejap. Okay. Studio mode. Okay, cun. Okay, alright. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Okay, alright. Kita kena bersedia. Untuk the next is kita kena fokus on buat kelas. Okay, yang mana yang otai-otai, yang sini-sini ni, tolong fokus buat kelas. Okay, jangan kita takut. Sekarang ni lawan kita adalah universiti kat luar sana. Lawan kita adalah universiti kat luar sana. Sebab kita duduk dalam industri ni, yang nak jaga industri ni kita. Sebab tu Alang tak pernah takut pun berapa ramai lagi yang masuk-masuk universiti tu. Berapa ramai yang keluar hari ni yang perlukan pekerjaan. Sebab tu kita tak tahu, kita tak fokus pun dekat mana dia belajar, hebat mana dia punya cert dia, tinggi mana apa semua. Tapi kalau kat luar ni pun dia masih merangkak-rangkak lagi. Maksudnya apa? Kita perlu bantu mereka. Sebab tu orang cakap, Allah, yang korang pergi belajar, berhutang, universiti kau tak ada bagi tahu pun kau kat intern kat mana apa semua, tak tahu pun nak. Sebab tak ada plan. Habis. Totally macam budak-budak sekarang, kehancuran dia apa, pergi belajar, buat hutang, lepas tu tengok ada rezeki, dapat job yang berkait dengan belajar, lah kalau tak ada lah. Tapi yang dah ada adalah hutang. Ini masalah yang paling besar lah tengok. Mungkin lah kot yang mana yang belajar tu fokus nak naik pangkat ke apa ke. Ni liberal thinking. Liberal thinking dalam study, liberal thinking. Yang penting boleh buat loan, boleh buat hutang. Ni liberal thinking. Okay, alright. Kalau mereka yang nak hadap benda tu dengan cara mudah, silakan. Every single thing pembelian nak hutang. No. Kita tak tanam mindset macam tu. Di akhir zaman ni kita nak elak daripada riba-riba ni. Jadi sebab tu Alang kata, kenapa nak hantar anak? Tak apa kalau kita punya mindset nak ajar anak kita dah ada diploma, degree. Kan kalau tak, orang tak tahu pula kan dia punya cert apa semua kan. Tapi terpulang kan. Tapi bagi saya orang kemahiran, saya tetap katakan mereka harus duduk dalam industri dan duduk bagaimana bekerja dan bagaimana kita dapatkan pelanggan. Semua orang dalam bidang sama. Jangan letak dalam mindset apa, alah usahawan tu kan boleh ambil gambar sendiri. Alah usahawan tu kan boleh dia boleh buat design sendiri, ambil gambar sendiri. Apa tak usahawan tu pun boleh jual sendiri. Sebab tu dia akan stuck lah. Kalau semua benda nak kena buat sendiri, usahawan habis lah. Semua buat sendiri adalah stuck. Memang you tak ada plan untuk membesar. Memang tak ada, career you akan tak ada ke arah yang sampai Z lah you buat. Selagi mana nyawa tu Allah tak tarik, you akan duduk tempat yang sama. Jadi kita kena fokus bagaimana buka peluang pada mereka yang lain. Kita sharekan benda-benda tu. Berapa ramai yang kata macam, Lang,
macam mana saya nak buat kelas fotografi? Yes, come. Lang, macam mana saya nak buat kelas design? Let's come. Kita kena buat benda tu. Kita kena buat. Sebab tu saya fokus. Berapa ramai yang jangan fokus mana yang mampu masuk universiti. Berapa ramai yang tak mampu nak masuk universiti. Berapa ramai yang mindset yang sama macam kita yang tak nak berhutang. Kak, tak apa. Berapa ramai saya punya student macam tu lah. Tak ada lang. Saya lebih rela kumpul duit 1,200, saya masuk daftaran lang. Berapa ramai yang tu? Dia tak nak pun nak berhutang-hutang, nak belajar ni, ada hutang ni lah apa semua ni. Dia tak nak. Sebab tu ramai yang bekerja. Tak apa abang, saya kerja kejap bang, saya kumpul 500-600, nanti saya daftar kelas. Yes. Siapa kata benda-benda kemahiran ni asal nak ni kena berhutang? Nak belajar je kena berhutang? Tak. Kan? Masalah ni sekarang ilmu agama pun nak belajar kena berhutang. Sedangkan hutang tu Allah dah dilarang kan, riba tau. Kan? Tambah kalau hutang saja tak apa, ni riba. InsyaAllah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastikan kita kena ada strategi. And strategi yang menghalalkan kita punya kerjaya, strategi yang memudahkan kita punya potensi untuk pergi jauh dalam kehidupan kita. Don't thinking about yourself. Okay, thinking about every people dapat manfaat. Semua dapat manfaat dengan apa yang kita buat. Bayangkan hari ini kita dapat lahirkan berpuluh fotografer yang confident level dia, tahap 100% level dia. Dan nak takut-takut dan stuck kan, alamak entahlah kan. Ni kita nak standby, kita nak cerita pasal studio. Okay, macam mana komitmen bila kita nak buka studio. Kat mana studio tu, kat mana sesuainya tempat tu, kat mana. Jadi kalau saya share kejap, Allahumma salli ala sayyidina kejap saya try share. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu bihil hawaiju. Kejap mana Allahumma salli ala display capture add media. Okay, right, tune image. Okay, kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, alright, tune. Uish, berapa minit lagi? Lagi 6 minit ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap ke. Okay. Mungkin ada yang nampak, ada yang tidak. Kita try tengok. Okay, alright, tune. Kita tengok nanti kat sebelah sini kan, bagaimana kita nak, kita cukup jangan fikir-fikir tempat lain. Kita fokus bagaimana kita nak bantu orang dengan konten dalam ni. Sebab tu Alang ada kita punya siapa yang dan terlahir pun ada 3-4 orang dah student Alang yang dah buka studio. Alhamdulillah. Jadi mereka perlukan bimbingan, mereka perlukan guideline. Jadi berapa ramai yang nak jadi usahawan bisnes fotografi ni, jadi kita bantu mereka step by step. Macam mana dia nak set up dia punya asas organisasi dia kan. Jadi Alang pun kena tahu juga lokasi bisnes dia kat mana. Contoh dia nak buka kedai, jadi kita kena tahu kat mana yang sesuai nak buka kedai. Dari mana dia nak dapatkan pelanggan tu. Pelanggan, soal pelanggan ni masya-Allah. Okey, kejatuhan bisnes ni, Allahumma salli. Kejatuhan bisnes ni bukan disebabkan orang lain. Okey, kejatuhan bisnes adalah disebabkan kita kalau kita tak belajar. 100%. Kalau bisnes tu lingkup, apa tak jadi, semua tak ada salah orang lain, salah kita. Jangan salahkan orang lain, salah kita. Kita yang tak pergi belajar. Buat ni tak jadi, buat tu tak jadi, ni tak kena, tu tak kena. Aduh, macam mana ni? Jadi bila mana kita dah mula rasa kita ni senior dalam industri tu, yes, kita kena share pada mereka yang lain. Okay, right, kita kena share pada mereka yang lain. Benda ni penting. Okay, benda ni penting sangat. Kenapa? Okay, untuk mereka juga. Okay, alright, kita nak kena kembangkan kan. Kita tanya poster-poster pun tak ada. Kita tanya apa benda, kita punya target tahunan pun tak ada. Apa lagi yang perlu kita perlukan? Okay, kita perlukan apa? Kita ni bisnes ni VS kita ni, maksudnya kan, kalau kita ada dalam bisnes tu baru hidup ke, kalau kita tak ada dalam bisnes tu macam mana? Macam mana perjalanan bisnes kita ni?
Sale terus beranak apa semua. Tak apa, jangan terus fikir nak besar. Sebab tu the fasa is kita kena relax. Kita tak ada fikir baru setahun dua kita dah fikir macam tak, step by step. Jadi kita pun slowly kan. Sebab saya tak takut sebab saya umur baru 32, 33 kan. Allah kata kalau nak umur 40 saya nak rest. Jadi akan sekarang kita nak rest. Allah dah kata dah umur 20 ke 30, 30 ke 40 ni Allah bagi kau tenaga. Bila kau ada tenaga, grow. Gunakan tenaga kau. Buat apa yang kau boleh buat. Nanti dah masuk 40 ke 50 series nanti, Allah dah tarik tenaga. Mungkin kau ada masa, mungkin kau ada harta. Sebab tu kita kena faham konsep dia. Jangan kita rasa macam tapi bosan juga umur 50 kau ada harta tapi kau tak tahu nak buat apa. Kan? Sebab apa? Time tu mungkin kau diuji dengan anak-anak apa semua. Itu pelbagai. Jadi sekarang ni fokus kepada mereka yang nak jadi fotografer profesional. Yang tak jadi fotografer bukanlah ini di tempat dia kan? Tapi kalau nak buka bisnes, nak ada bisnes fotografi, InsyaAllah Allah boleh bantu. And then kita akan lebih tumpukan pada perhatian kepada mereka yang betul-betul bang, perjalanan bisnes. Contohlah kan, dia gambar, dia orang kata apa, semua orang perlukan rumah, betul? Lepas semua orang perlukan rumah, semua orang perlukan elektrik dalam rumah, betul? Lepas tu semua orang perlukan dalam rumah, ada rumah tak ada air pun masalah juga. Semua orang perlukan air dalam rumah. Jadi dia pelbagai. And orang usahawan, aku ada keluarkan produk macam ni tapi orang tak tahu ni. Macam mana aku nak kena ada gambar ni? Yes, kena buat gambar. Orang tak tahu macam mana cara nak guna ni. Dah kena buat tutorial pula. Cara buka, cara minum, cara tutup balik. And cara minum dia macam tu. Dan pelbagai. Hari ni semua fotografi, videografi diorang perlukan juga. Tetapi bagaimana you nak counter business. Jangan dalam mindset, jangan ingat macam semua diorang boleh buat sendiri. Cuba kita fikir balik, berapa bisnes yang jadi kalau semua bos tu buat sendiri. Cuba kita fikir balik, bisnes apa yang jadi kalau bos tu semua dia kena buat sendiri. Takkan jadi apa-apa. Kalau semua pemikiran yang sama, kata semua orang boleh buat sendirilah benda tu. Kalau lah tudung tu model dia bos, shooting pun buat macam mana? Kalau owner dia tu nak jadi model, habis tu macam mana nak ambil gambar? Mesti orang nak tengok gambar-gambar yang kualiti apa semua. Jadi sama je, semua sama. Kalau kita rasa kita perlukan rumah, sama je. Sama juga orang lain dalam fotografi bisnes ni dia perlukan gambar. Okay. Alright, insyaAllah. Allahumma salli, tak sedar lagi seminit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Saya tak tahu siapa yang tengok sebab tak ada yang komen. Boleh tak tolong komen dulu siapa? Tolong komen sikit. Intai-intai dari jauh apa kata, kenalkan diri di situ. Okay, tolong komen sikit dekat ruangan tu. Mana tahu orang tak perasan pun siapa yang tengok, siapa yang ni kan. Jadi Alang nampak juga kan. Alang nak tengok siapa sahabat-sahabat yang share ilmu-ilmu ni pada mereka yang lain. Okay, tolong share ilmu-ilmu ni pada yang lain. Boleh tak tolong komen sikit siapa yang sedang tengok ni. Mana tahu kita boleh berkenalan kan. Mana yang baru kan, Alang pun tak tahu kan. Dah lama juga. Tapi memang Alang limitkan juga kawan-kawan Alang dalam Facebook Alang ni pun malah kalau jenis selfie-selfie perempuan-perempuan. Tak tahulah kawan-kawan Alang perempuan tu selfie-selfie Alang remove ke. Ada yang jenis selfie-selfie apa semua yang laki bini duk post-post lagi, bukan Alang remove ke. Maaf cakap lah, benda tu tak ada keperluan untuk Alang. Tapi kalau mereka businessman yang betul-betul fokus on nak training orang, nak educate orang, nak lahirkan manfaat pada yang lain, ya Alang follow rapat, memang Alang berkawan, tak ada masalah. Tapi kalau setakat minda-minda lemah ni bagi Alang no need lah. Sebab apa? Minda lemah ni yang follow liberalism punya style ni. Kalau anda rasa terasa apa Alang cakap ni, boleh, Alang tak ada masalah pun. Undur diri pun tak ada masalah. Daripada berkawan. Sebab Alang tak nak, sebab kita nak positive circle. Kita nak totally 100% positive circle. Kita tak nak lemah-lemah ni. Lemah-lemah ni rimas. Rimas kan. Tambah pula ada orang cakap tentang dunia kan, tentang kereta, tentang rumah, tentang itu benda-benda yang merimaskan kita. Tak ada kan. Berapa ramai kita boleh bagi manfaat
dengan kerjaya kita. Berapa ramai yang kita boleh bantu orang lain dengan skill kita, dengan kemahiran kita. Hari ni kita kena fokus tu betul-betul dalam-dalam. Kena tengok betul-betul apa benda yang boleh manfaat kita bagi. Jangan lengah-lengahkan masa kita. Kita dah tak ada masa lagi sekarang, InsyaAllah. Okay, alright, terima kasih banyak. Cukup sampai situ 3.5. Yang baik tu daripada Allah, yang tak baik tu datang daripada Alang sendiri. Alright, tolong fokus balik apa niat anda untuk bantu. Satu untuk bantu keluarga kita, satu untuk first kali untuk bantu diri sendiri dulu. Lepas tu barulah bantu keluarga, bantulah saudara mara, dan bantulah kita punya keliling, sahabat-sahabat. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita. InsyaAllah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinikum ala ta'atik. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami ya Allah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil wa dinas siratal mustaqim ya Allah. Bagilah kami kefahaman agama ni ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah. Allah mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang menonton. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah. Lagi sekali Alang pesan, yang tak baik itu datang daripada dia Alang sendiri. Minta maaf, minta ribuan kemaafan ya Allah. Bila jumpa Alang dekat padang mahsyar, sama-sama bantu Alang, InsyaAllah. Okay, alright tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang akhirkan kita punya live ni dan suratul As dan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak semua.